Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, insya-Allah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam tajuk ibadah, iaitu bahagian air. Pada sesi persekolahan yang lepas, kita sudah belajar tentang jenis-jenis air mutlak. Air mutlak ada 7, kan? Ada air laut, air salji, air perigi, air sungai, air mata air, air embun, dan juga air hujan. Okey, itu adalah jenis-jenis air. Tetapi hari ini kita nak belajar pula bahagian air. Sebagai rujukan, kamu boleh membuka buku teks Pendidikan Islam muka surat 89 hingga muka surat 90. Baiklah, mari kita mulakan. Bahagian air. Bahagian air ada 4 bahagian. Yang pertama, air mutlak. Sebut air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Okey, cuba sebut air musyammas. Okey, yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis. Yang keempat, air mustakmal. Cuba sebut air mustakmal. Baiklah, mari kita lihat satu-satu. Apa dia air mutlak? Air mutlak. Air mutlak, air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Maksudnya air itu tidak berubah apabila ada sesuatu benda yang masuk ke dalamnya. Hukum dia apa? Dia suci. Maksudnya kita boleh mandi, kita boleh berwuduk, kita boleh mandi wajib. Dan boleh menyucikan. Itu adalah air mutlak. Okay, cuba kamu sebut. Air mutlak, air yang kekal sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Seterusnya info. Okey, ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Contohnya air kopi dan air sabun. Ada juga air mutlak yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Contoh, kopi, serbuk kopi. Kalau kamu pernah tengok mak kamu buat kopi, buat air teh, air itu berubah warna, kan? Jadi itu adalah air mutlak juga. Hukum dia suci. Tetapi kamu tak boleh menggunakan air kopi, air teh itu untuk mandi ataupun untuk berwuduk. Okey. Seterusnya, air musyammas. Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat. Yang bekas yang boleh berkarat maksudnya tong lah. Dalam tong ni. Dan terdedah di bawah matahari. Air tu dia terdedah. Maksudnya tak ditutup. Ada matahari dekat atas dia. Yang sangat terik. Maksudnya sangat panas. Di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya. Maksudnya tak elok kita nak gunakannya pada tubuh badan. Kalau kita nak buat mandi ke, kita nak buat minum ke, tak elok. Takut badan kita akan tercedera. Jadi itu namanya air
musyammas. Air musyammas. Tadi kita dah belajar air mutlak. Yang ini kita belajar air musyammas. Seterusnya, air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal, apa dia air mustakmal? Air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, iaitu tak berubah pun bau air itu, tak berubah pun warna air itu, dan tidak berubah rasa air itu. Hukumnya suci, tetapi dia tak menyucikan. Air tu suci tapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Contohnya kan kamu dah ambil air semayang di sini. Jadi air yang turun di dalam baldi ni namanya air mustakmal. Kamu tak boleh guna balik air dalam ni untuk berwuduk ataupun mandi wajib. Okey, tadi kita dah belajar air apa? Air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Okey, baiklah. Seterusnya, yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis maksudnya air yang kurang 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Maksudnya kamu tengah nak mandi tu tiba-tiba ternampak ada cicak dalam baldi. Dalam baldi tu. Ataupun lebih 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Apa hukum dia? Tidak suci dan tidak menyucikan. Kamu tak boleh guna air mutanajis ni untuk berwuduk, mandi wajib, dan juga air ni tidak suci. Kena cari air lain. Okey, seterusnya rumusan. Air mutlak. Apa dia air mutlak? Air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas. Air musyammas boleh. Tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Tapi kalau najis tu berada di jalan, kamu boleh ambil air musyammas yang ada dalam tong yang panas tu, kamu boleh curahkan di jalan dan boleh cuci. Tapi air mutlak boleh guna untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Okey, mari kita ulang sekali lagi. Bahagian air ada 4. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutanajis. Okey, yang terakhir, adab menggunakan air. Bila menggunakan air, selepas awak dah gunakan air, awak perlu menutup paip selepas gunakan air. Jangan membazir. Okey. Yang kedua, menggunakan air mengikut keperluan. Guna air tu ikut keperluan dia. Takut nanti bila tak ada air nanti susah nak dapat air lagi kan. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Nanti kalau kita buang sampah ke dalam laut dan sungai, nanti air itu akan tercemar dan bakteria akan berada di dalam laut dan sungai. Jadi, air itu tidak boleh digunakan untuk mengambil wudu ataupun tak boleh digunakan untuk membersihkan najis awak. Okey, baiklah murid-murid. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pelajaran minggu hadapan, insya-Allah. Buat terakhir kali, jangan lupa stay safe,
dan jaga diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.